Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kita punya topik tentang momentum. Okey, ini soalan tentang yang berkaitan dengan momentum. Macam mana kita nak mengenal pasti bahawa ini adalah konsep momentum. Okey, kita tengok Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji. Okey, di sini adalah untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji kita bulatkan mengkaji apa? Okey, lepas perkataan mengkaji, biasanya kita ada P, B. Pemulih ubah bergerak balas. Ini pemulih ubah bergerak balas tajuk ataupun daripada ayat. So, cikgu taruh T. Okey, pelanggaran antara troli. Pelanggaran antara troli. Kita tak nampak konsep apa di sini, tapi oleh kerana kita nampak perkataan pelanggaran, ini adalah konsep momentum. Lain kali bila nampak soalan je tentang langgar-langgar, itu adalah momentum. Sebab kita gunakan PBT ni untuk apa? Kita gunakan dia adalah untuk buat inference. PBT ni untuk buat apa? Inference. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi, dia cakap troli. Pelanggaran antara troli yang berlainan jisim. Kita bila nampak benda perkataan berlainan itu, selepas itu adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasikan dengan bongkah plastisin. Okey, kita tengok gambar Raja. Kita kat sini ada gambar Raja, troli P dan troli Q. Okey, nampak tak ada PM1, PM2 dan apa dia? PM1 adalah 1 kg, 2 kg. 1 kg tu merujuk pada apa? Kilogram, istilah jisim. So jawapannya jisim kan? Jisim dia 1 kg. Jisim troli 2 kg. So jisim. Maka cara nak tulis PM dia adalah jisim troli. Kita cari yang sama. Lepas tu kita garis macam ni, jisim troli 2 kg. So kita gariskan yang sama, letak kat depan. Okey, kemudian kita tengok apa yang sama? Plastisin. Plastisin ni saiz ni sama, jenis plastisin jenis plastisin, saiz plastisin jenis ke, saiz ke, boleh Okey, ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Malar maknanya sama. Okey, ni sebelum pelanggaran. Okey, selepas dilanggar, terdapat keputusan Keputusan ni adalah, okey, kat sini keputusannya apa? Kita tengok pada plastisin, dia telah renyuk ataupun kita tengok kat situ ada lekuk dia bila dilanggar plastisinnya berlekuk. So ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni biasanya kita kena ukur ataupun kita kena tengok okey, kat sini kedalaman lekuk pada plastisin, kita panggil sini pemboleh ubah bergerak balas rajah, sebab ini adalah ditunjukkan dalam rajah. Terus cikgu tulis R, itu pemboleh ubah rajah. Ini dia boleh digunakan untuk apa? Pemboleh ubah ni dia boleh gunakan untuk hipotesis, hipotesis boleh. Kita boleh juga buat untuk pemerhatian, pemerhatian. Okey, kita dapati bahawa lekuk pada troli Q yang dihasilkan oleh troli Q adalah lebih dalam. Lekuk pada plastisin yang dihasilkan oleh troli Q lebih dalam daripada troli P. Okey, dia tanya apakah pemboleh ubah pemboleh ubah dalam eksperimen ni. Kita dah tahu tadi. So pertama ialah yang dimanipulasikan ialah jisim troli. Bergerak balas apa dia? Kedalaman lekukan pada plastisin. Dimalarkan apa tadi? Jenis
plastisin. Saiz plastisin ataupun saiz plastisin. Okey. Apakah yang dapat anda perhatikan pada bongkah plastisin selepas pelanggaran? Apa yang anda perhatikan? Ini maknanya pemerhatian lah. Maka kita bandingkan. Biasanya macam ni kita bandingkan. Kita tulis kedalaman lekukan pada plastisin bagi troli Q adalah lebih dalam. Maka kita tulislah kedalaman lekukan pada plastisin bagi troli Q lebih dalam daripada P. Inferen. Kenapa inferen? Inferen ni biasanya kita buat macam mana? Biasanya kita gunakan, kita kasih sebab kepada pemerhatiannya. Okey, kenapa lekuknya lebih dalam? Maka kita kena salin dulu pemerhatian, barulah kita tulis kerana. Okey, kerana ruang yang tak cukup, kita kena tulis, sepatutnya kita kena tulis apa dia. Maka kita tulis kedalaman lekukan Q lebih dalam. Okey, maka kita tulis kedalaman lekukan Q lebih dalam. Kerana apa lebih dalam? Okey, pertama kerana tengok apa yang menyebabkan dia lebih dalam. Kerana tengok dalam gambar raja. Kenapa? Kerana kita nampak kat sini jisim troli Q lebih besar. Satu lagi ialah kerana kita dah belajar dah, kalau langgar-langgar konsepnya adalah konsep momentum. Konsep momentum. Maka dia mempunyai momentum yang lebih besar. So kita tulis kedalaman lekukan Q lebih dalam kerana jisim Q lebih besar, ataupun kita boleh tulis kerana momentum Q lebih besar. Okey. Lepas tu kita tulis hipotesis pula. Soalannya dia nak tanya apa pula? Nyatakan hipotesis. Apa keyword kita punya hipotesis? Keyword hipotesis kita ialah jika PM maka PB. Jika PM garis maka PB. Okey, PM kita apa? Jisim troli. Maka kita tulis jika PM tu apa? Jika jisim troli. Troli apa? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Ini yang kita tambah. Maka apa? PB nya apa? Kedalaman lekukan. Maka kedalaman lekukan plastisin bertambah ke berkurang? Kalau kita tengok keputusannya adalah bertambah. Bertambah. Maka kita tulis bertambah. Okey. Kemudian soalan berikutnya pula, objek mempunyai momentum. Apakah definisi operasi bagi momentum? Okey. Keyword dia ialah garis ialah bahan, keadaan, proses yang ditunjukkan oleh apa? PB rajah atau PB jadual. Okey. Apa dia? So jawapan kita ialah apa dia? Momentum ialah keadaan yang ditunjukkan